Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pertama, kita akan teruskan dengan pengenalan trading teknik Nafisa. Kita akan go through e-note yang saya dah buatkan. E-note ni kalau nak boleh dapatkan di link yang saya berikan di bawah di Google Drive. Boleh dapatkan di link yang saya sertakan di bawah. Baik, untuk tanpa membuang masa, kita akan go through satu per satu page by page. Apa itu teknik Nafisa, dia punya asal usul dia, dan tools-tools yang berkaitan lah yang kita akan gunakan di dalam teknik tersebut. Alright, let's go. Baik, mukadimah ni nanti boleh baca sendirilah. Basically Nafisa ni gabungan antara nama anak saya, iaitu Nafis. Lepas tu Phi tu stands for Fibonacci, salah satu elemen yang kita akan gunakan di dalam teknik ini. Dan yang terakhir ialah PISA, parabolic SA ataupun PISA. Okay. So yang ni nanti boleh baca dalam e-note tu nantilah, kalau ada download. Alright, pertama saya nak bagi satu saranan saranan untuk trading. Yang ni nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun tak apa. Tetapi saranan ni penting bagi saya lah dalam saya mengaplikasikan saya punya trading. Saya mengamalkan perkara-perkara berikut lah. Iaitu waktu trading biasanya, biasanya waktu trading saya akan bermula pada pukul 3 petang hingga pukul 6 petang. 6 hingga 8 tu berehat. Pukul 8 kita start balik sampai malam hingga pukul paling lewat pukul 12 malam. Bermakna daripada pukul 6 hingga pukul 8 tu waktu rehat. Dari pukul 12 malam hingga 6 subuh tu kita tengok kenapa 6 ataupun 8 pagi lah, hingga pukul 8 pagi tak ada apa dah, market tak bergerak sebenarnya. Tapi apa yang kita tengok dalam graf. Alright, kenapa 3 atau 4? Yang ini bergantung kepada musim di negara barat. Dia kadang-kadang London hour dia buka pukul 3 PM waktu Malaysia, dan kadang-kadang ada musim dia akan buka pukul 4. Yang ni kita boleh refer di mana-mana aplikasi lah, di mana-mana apps yang menunjukkan open hour lah. Macam saya menggunakan di Android, saya menggunakan apps yang bernama FX Hour. Ni boleh download di Google Play Store. Right, kita nak tengok waktu London buka, waktu Malaysia dia buka pukul 3 atau pukul 4. Dia akan ada kadang-kadang buka pukul 3, pukul 4. Sama juga waktu New York pun dia kadang-kadang buka pukul 8. Biasanya 6 bulan sekali dia akan berubah-ubah musim. Alright, yang ni tak ada apa. So bermaksud Asian market tu saya jarang sekali trade lah. Sebab apa, Asian market ni dia slow. Tapi boleh trade Asian market, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, elakkan trading pada pagi Isnin dan pagi Jumaat. Yang ni boleh tengok balik kenapa. Boleh tengok kat graf, especially di Asian Open Market. Sebab pagi Isnin dan pagi Jumaat ni terlalu perlahan. Okay, tidak digalakkan, tetapi boleh trade di waktu Asian Open Market pada hari yang lain. Perkara pertama, cek dahulu news. Okay, cek dekat news dekat FX Hour ni. Setiap pagi tu tengok dulu ada big impact news tak. Any big impact news. So yang ni kita nak alert lah. Maksud kita nak alert sama ada hari tu ada pergerakan-pergerakan yang besar akan berlaku. Sama ada kita nak trade pada waktu news ataupun nak elakkan news tu, bergantung pada diri masing-masing. Baik, lepas tu FX Hour identify sama ada market sedang trending ataupun ranging. Okay, DTF yang besar.
Alright, jika trending jadikan yang ni nanti kita refer secara detail di muka surat 40. Yang ni susah sikit nak explain dia. Seeloknya letak SL di setiap. Alright. Ini nanti boleh baca sendirilah, tak ada apa sangat pun. Cuma saranan sahaja. Baik, next page. Ini cuma beberapa quotes yang hopefully boleh memberi sedikit manfaat lah kepada pembaca. Yang ni antara tajuk-tajuk yang kita akan tengok di dalam e-note ni. Dalam teknik Nafisah ni kita akan tengok 4 elemen. Apa elemen yang saya masukkan? Iaitu satu indikator, iaitu PISA. Satu tool, iaitu Fibonacci retracement. Sini expansion expansion. Yang ketiga price action, kita akan gunakan head and shoulder. Yang keempat CX pattern, kita akan gunakan engulfing. So 4 elemen ni lah yang kita akan masukkan di dalam teknik ini. Alright, kombinasi 4 elemen macam mana 4 elemennya kita nak combinekan dalam teknik sini. Mapping cara Nafisah. Mapping cara Nafisah ni dia tak sama macam naked chart punya mapping Tak sama macam naked chart punya mapping. Alright, fungsi candle pertama nanti kita akan tengokkan kenapa pentingnya daily open price DOP. Candle pertama setiap hari tu dia membentuk candle pertama, of course lah dia punya daily open price. Apa pentingnya daily open price ni? Nanti kita akan tengok bersama. Teknik bonus kita akan tengok, dan yang ni cuma basic sajalah. Price action trading ni, naked chart PAT. Saya tak belajar, saya tidak mengajar secara details untuk PAT sebab saya pun basically dah banyak tinggalkan benda ni. Boleh ajar secara details, secara advance, tetapi saya sendiri jarang menggunakan PAT untuk into position. Nanti saya bagi tahu kenapa. Why. Alright, so next. Alright, pengenalan 4 elemen 4 elemen yang saya sebutkan tadi. Dalam Nafisah dia ada satu indikator, satu tool, satu price action, satu CX pattern. Alright, so ada 4 elemen So kita akan tengok pada elemen pertama. Elemen pertama 4 elemen. Seperti yang saya terangkan, kita akan gunakan PISA, kita akan gunakan Fibo, kita akan gunakan HNS dan kita akan gunakan engulfing. Basically tanpa dua ni pun kita dah boleh masuk entry. Tanpa menunggu. Sebab nak tunggu dua perkara ni agak lama lah kan, sampai bila kita nak entry. So menggunakan satu indikator dan satu tool ni dah boleh masuk entry, InsyaAllah. Sebelum memahami teknik ni amat disarankan. Tetapi ada seorang student saya, dia tak pernah belajar pun price action trading. Dia tak tahu apa itu SNR. Dia tak tahu apa itu SND. Dia tak pernah belajar pun. Tetapi dia dengan menggunakan dua elemen ni sahaja, dia dah boleh buat profit, InsyaAllah. Next page. Elemen pertama iaitu parabolik sah. PISA. PISA. Kalau tengok dalam MT4, dekat handphone ada, dekat MT4 komputer pun ada. You guys boleh tengok ada satu indikator di bawah trend di bawah elemen trend, dia ada satu nama parabolik sah lah, ataupun kita panggil PISA lah. Alright. So basic penggunaan dia. Sekejap saya delete dulu. Macam ni erase all in slide. Parabolik sah digunakan. Allahumma salli Muhammad. Mana tadi? Sorry. Maaf. Pen. PISA digunakan sebagai indikasi hala tuju arah market. Dia macam
Macam moving average lah, basically macam moving average. Macam MA ataupun EMA. So dia nak tunjuk market punya arah lah, arah basically. Kan, ke atas ke bawah ke. Okay, cumanya saya suka pisar ni kenapa? Sebab dia, jom kita tengok. Okay, sebab dia adalah satu pergerakan yang orang kata tak repaint. Dia tak repaint ataupun tidak mengconfusekan macam MA. Kalau MA, contoh kata MA kalau tengah naik ni kan, dia bersilang kan. Katalah MA 50 versus MA 30. Dia nak bersilang. Bersilang, contoh kata nak naik ke atas. Tapi dalam semasa nak bersilang ni, dia boleh buat persilangan yang macam-macam persilangan kan. Jadi kita lebih banyak mengconfusekan itu sebelum dia confirm buat satu trend. Semasa nak bersilang ni, kita tak boleh nak buat decision. Kan, tak boleh nak buat decision. Sebab tu saya tak gunakan MA, saya menggunakan pisar. Right, here is all in. Okay. Back to pisar. Penggunaan basic pisar ialah macam ni. Penggunaan basic pisar macam ni. Alright, contoh kata nanti kalau pasang dekat komputer, kita tengok dekat live chart lah. Pasang dekat komputer, apabila dot dari bawah ni, yang ni, akan muncul apabila price bermakna candle lah. Price ni melanggar dot yang sedang turun. Dot ni kan tengah turun. Dot ni tak ada lagi. Dia turun. So bila price ni langgar atas je, dot ni akan muncul. Okay. Sama juga daripada atas pun. Dot daripada atas ni, yang ni dot ni belum ada lagi. Dot ni tengah naik. Lepas tu bila price ni langgar je dot yang bawah ni, dia akan muncul dot atas tu. Bermakna dia akan panjang ke bawah lah dot ni. Dia akan bersambung. Whereas kalau macam MA kan dia bersilang di sini kan. Dia tengah turun, tiba-tiba sub naik ke atas. Lepas tu sub ke bawah kan, macam tu lah. Lebih kurang lah kalau MA. Tetapi kalau macam pisar ni, dia berada di atas ataupun di bawah ataupun di atas price. Di atas candle. Bawah ataupun atas candle. Okay, penggunaan asas dia. Okay, baik, secara asasnya penggunaan pisar ni simple je. Kalau tengok dekat Google pun, pencipta pisar ni pun dia cakap, dia dah cakap kan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila dot atas ni keluar, apabila dot atas ni keluar, bermakna dia dah langgar sini kan. Dah boleh terus sell di sini. So kalau kita sell, terus bila dot atas keluar, dot pertama ni keluar je, bermakna dia dah langgar dot bawah kan, dia dah langgar pisar bawah, bermakna kita boleh terus sell dan hold position sampai sini. That means sini sampai sini dah make profit, ataupun sini sampai sini lah. So bila yang ni ke atas, dot di bawah keluar, bermakna kita buy lah. Buy di sini lah. Sebab dot ni akan keluar bila price langgar di sini. So buy di sini. So biarkanlah dia berjalan sampai ke TP. TP tu nanti kita tengoklah macam mana nak set TP. Kita akan gunakan Fibo. Sama juga ke bawah kita pun sell di sini. Biarkan price tu jalan sampai ke TP. Okey, diulangi contoh ni sebagai penggunaan basic sahaja. Bermakna dengan menggunakan pisar sahaja, satu elemen sahaja dah boleh enter the market. Tapi kena tunggulah kan. Kalau ni M30 kena tunggu lama lah. Nak dia nak langgar tu sama juga macam SND SNR, nak kena tunggu apa tu, zone ni kan untuk masuk position. Kalau macam ni penungguan dia, kita tunggu apabila ada, dia panggil pisar breakout. Pisar ni dah di break oleh price. Okay. So next. So setakat ni penerangannya simple je. Penggunaan pisar. Okay, walau bagaimanapun, sebab tu tadi masa saya orang kata
di page sebelum ni, saya kata penggunaan basic sahaja. Sebab apa? Kalau kita gunakan pisah, kita akan mengalami sesuatu yang confusing, di mana macam saya kata tadi, macam ni by kan, ni by sini, Allahumma salli ala Muhammad. By di sini, tiba-tiba kat sini dia suruh sell pula. Sell, di sini buy. Sebab ni kita pakai M5 kan, time frame kecil. Kat sini, bila buy kat sini, sell kat sini, tiba-tiba buy. Tiba-tiba sell. Buy, sell, dia, kita dah confuse. So kita pun, merapulah pisah ni kan. Merapulah pisah, so tak nak pakai. Sebab banyak sangat, saya panggil dia sebagai noise. Dia nak ke atas ke, nak ke bawah ke, tak tahu. Kan banyak sangat, terlalu banyak langgar-langgar. Sebab kita pakai time frame kecil. Kalau pakai time frame besar macam tadi tu, M30 tu, insyaAllah tak lah. So, apa yang saya buat untuk mengelakkan noise ni, terlalu banyak noise, saya menggunakan satu setting, menukar setting pisah tu. Instead of, you guys tengok dekat pisah punya setting, dia punya setting standard macam ni. Yang ni lah, dia akan dapat result macam ni lah. So, kita akan tukarkan step dia 0.009, maksimum 0.2. Yang ni wajib ada dalam, kalau nak gunakan Nafisa, wajib adalah setting ni untuk salah satu pisah tu. So kita akan pasang pisah kedua, optional 0.0001. Dia lebih jarak sikit daripada ni, maksimum sama 0.2. Ataupun dalam teknik bonus nanti kita akan tengok 0.009, 0.021. Yang 2 dan 3 ni hampir-hampir sama, tetapi kita akan gunakan dalam teknik bonus sebab apa? Nanti kita explain kenapa ada boleh pilih salah satu ni. Optional lah, optional. Sama ada nak pakai 0.01, 0.2 ataupun 0.09, 0.021. Tetapi bagaimanapun yang nombor satu ni wajib adalah. Kalau nak guna satu ni sahaja pun dah boleh untuk gunakan dalam teknik Nafisa. Alright. Okey, setelah ditukarkan setting daripada ni kepada yang ini, setting wajib ni, result dia akan dapat macam ni. Okey, tengok. Tadi ni yang contoh kat atas tadi tu, banyak noise kan? Banyak noise. Okey, bila dah tukar, dia jadi macam ni. Dia tak banyak noise. At least kita sell kat sini, kita masih boleh hold selagi pisah ni kat atas, kita masih boleh hold sell. Selagi pisah ni dekat bawah, kita boleh hold buy. Kalau macam ni tak boleh kan? Tak boleh nak hold kan? Kejap nak sell, kejap nak buy, kejap nak sell, kejap nak buy. Macam ni pun kita boleh hold sell, hold buy. That's why pentingnya setting 0.009 dan maksimum 0.2 sebelum dan selepas. Alright, next. Pisah continuation. Pisah continuation ni macam saya explain tadi lah. Bermakna bila dia dah break je, dah break pisah tu, maknanya dia continue sampailah dia keluar pisah bawah. Sama juga kat atas pun, bila pisah ni dah break kat atas, so dia akan continue sampailah keluar pisah atas untuk kita sell pula. Ini sampai untuk kita buy pula kan. Okey, itu bermaksud pisah continuation. Whereas ada lagi satu, macam ni kan, kalau kita boleh tengok ni pisah continuation kan, dia langgar, dia terus pergi. Tetapi kalau tengok dalam this case, dalam ranging market ni, dia langgar je pisah ni, dia tak pergi, dia patah balik. Dia langgar pisah ni, dia pergi. Yang ni dia langgar je, dia patah balik. Dia langgar, dia patah balik. Langgar, patah balik. Ni dia panggil pisah reversal. Okey, pisah reversal ni biasanya berlaku di dalam, jarang berlaku. Kebanyakannya akan berlaku continuation lah. Bila dia langgar dia pergi. Langgar dia pergi kan. Ni jarang-jarang berlaku. Biasanya dekat sini, yang ni sebab tu saya kata tadi pentingnya mengetahui basic SND dan SNR. At least kita boleh boleh tahu kenapa dia langgar dan patah balik. And instead of langgar dan terus pergi. Okey, yang ni nanti kita akan tengok secara mendalam lah. Okey. Alright, pisah reversal. Dia touch, reverse. Dia touch, sorry. Tapi tak banyak lah basically dalam
dalam sebulan tu mungkin, sebab ni H4 kan, H4 mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu macam tu. Lepas tu dia kebanyakannya continuation. Alright. So habis dengan elemen pertama iaitu pisah. Okay. So sekarang kita akan teruskan dengan elemen kedua di dalam Nafisa, dalam teknik Nafisa, iaitu Fibonacci retracement. Retracement and expansion. Okay. Susah sikit tulis pakai mouse ni. Okay. Alright, dalam teknik Nafisa, setting level Fibo adalah standard. Standard sahaja. Sebenarnya kalau tak ada tukar apa-apa. Tak ada tukar berapa dia punya ukuran dia tu, semua standard lah. Standard Fibonacci seperti mana yang telah dicipta asal lah. Okey, saya akan mengerjakan bilakah masa tempat sesuai untuk menggunakan Fibonacci retracement. Okey. Fibonacci ni dia ada expansion, dia ada retracement, dia ada lagi satu apa benda tah, ada few lah. Kita akan gunakan retracement dan expansion sahaja lah. SOP menggunakan teknik Fibonacci dalam teknik Nafisa. So nanti kita akan go in details macam mana. Alright, so next page. Okay, Fibonacci kalau kita tengok dia ada this level kan, this level. Kalau dalam trading view dia ada daripada 0 sampai 100 saja, betul tak? Dia tak ada daripada 0 sampai 423 ni 0.6. Dalam dalam MT4, MT5 ada. Sebab yang ni dipanggil bukan extension, expansion. Expand bermakna lepas dia break dah 100% tu, dia akan expand sampai ke sini. Dia boleh sampai ke sini. Nanti kita tengok apa tujuan dia. Masih basically tujuan Fibonacci ni adalah untuk mengetahui entry point dan TP zone. Entry zone dan TP zone. Kalau dalam trading view ataupun ada setengah-setengah trader, dia akan gunakan, ada yang tarik terbalik lah, ada yang tarik macam-macam cara lah. Dia akan gunakan zone ini sahaja untuk dia. Allah Muhammad. Dia akan gunakan zone ini sahaja. Dia tak pakai expansion. Dia akan gunakan zone ini sahaja untuk dia trade. Sebab dia main ranging lah basically. SND, SNR. Supply, demand, resistance, support. So dia akan main dalam zone ni sahaja untuk trade. Untuk ranging market boleh lah. Tapi kalau trending market, dia actually boleh sampai ke sini. Boleh expand sampai ke sini. Alright. Level pullback retracement, mengetahui entry points untuk mengetahui exit point. Okay. Tujuan kita gunakan Fibonacci. Okay, next. Okay, tadi saya tunjukkan bagaimana kalau kita nak trade menggunakan pisah sahaja. Sama juga dengan Fibonacci. Kalau kita nak gunakan Fibonacci sahaja untuk entry, dah boleh pakai lah. Maksudnya pakai dia sahaja je, pakai Fibonacci sahaja tanpa menggunakan apa-apa elemen lain. Contohnya di sini, tengok apa ni, gold ni bulan berapa, tahun bila tak ingat dah. Saya buat buku ni tahun ini, update 2022, mungkin 2021 punya ni juga. Okay, kita tengok kita tarikkan Fibonacci. Untuk sel kita tarikkan daripada bawah ke atas, iaitu new low to previous high. So bila jumpa new low, ni previous high, dia jumpa new low, dia ada pullback sini.
Kan? Ada pullback je kita dah boleh tarik Fibonacci tu. So kita punya entry zone di 4 line tengah ni lah. Okay. So kita punya entry di zone dalam zone ni. So kita boleh tunggu dia TP sampai ke maksimum. Tadi tu berapa ukuran dia? Ukuran standard dia sampai ke 423.6%. Inilah 423.6%. Ataupun sampai sini tadi 161.8. Ni berapa? 261.8. 261.8. 423.6. Okay. Ni maksimum. Dia boleh pergi. Right. So sama juga dengan kalau nak buy, so new high, tarik ke previous low. So dia akan dapat, dia tengah pullback tu kita tarik lah. Bila nak tarik tu nanti kita tengok dekat graph macam mana kita nak tarik, bila nak tarik. So kita punya buy zone di sini sampai TP1, sampai TP2, sampai TP3. Okay. Ini penggunaan Fibonacci retracement. Ni retracement, yang ni expansion. Fibonacci expansion. Okay. Next. Okay, head and shoulder. Dalam video ni saya rasa saya nak skip. Bukan skip sebab apa? Elemen ni satunya dia tak berapa perlu pun untuk kita entry dalam teknik ni. Tetapi kalau dapat elemen ni, dia cantik lah. Lebih orang kata lebih confident, lebih confirm lah. Okay, mungkin saya akan buatkan satu video lain untuk price action dan iaitu fokus kepada head and shoulder dan juga elemen keempat iaitu engulfing. Ini kita akan masuk sikit-sikit lah nanti dalam graf yang betul. Sambil tu boleh baca di e-note yang saya sertakan di dalam link di bawah. Okay, mapping cara Nafisa. Okay, mapping cara Nafisa pun saya akan buat dalam video kedua. Dan saya akan sambung dalam video kedua lah yang lain-lain ni. Alright, panjang sangat, terlalu panjang sangat video, nanti bosan pula kan. Okay, sehingga berjumpa di video kedua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.